Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua peminat-peminat mekanika. Hari ni abang nak cerita pasal ni, BMW M3 E92. M3 yang paling hebat, yang paling best pernah dihasilkan oleh BMW M Division. Kenapa saya kata kereta ni M3 yang paling best? Okey, macam ni. Dia kalau kita tengok sejarah M3 yang mula-mula dia keluarkan masa 80-an tu, E30. E30 ni enjin dia 4 silinder. 4 silinder 200 horsepower. Kemudian 90-an dia keluar E36. 6 silinder 300 horsepower. SMG. First dia pakai gearbox SMG. Kemudian dia keluar E46. 340 horsepower tetap 6 silinder. SMG2 dia punya transmission. Dan yang ini pertama kali dalam sejarah BMW dia keluarkan M3 dengan enjin V8 4 liter 414 horsepower. NA dia tak ada turbo. Dan ini adalah generasi terakhir. Sebab yang FXT tu dia dah pakai enjin twin turbo. Dah hilang dah seri V8 dia. Sebab tu saya rasa antara kebanyakan M3 yang pernah dihasilkan, yang V8 ini adalah yang paling M3 sekali. Yang ini dia datang dengan dua transmission. Dia satu 6-speed manual dan satu lagi optionnya masa BMW Malaysia jual dulu dengan dia panggil MDCT, dual clutch 7 speed. Harga untuk coupe ni dulu RM670,000 dulu. Okey, kalau kita tengok M3 ni dengan 3 series coupe biasa, sebenarnya M3 ni dia lebar sikit tapi taklah selebar sangat macam E46. Nampak terlalu gemuk dekat bahagian belakang dia. Kereta ni sebenarnya dia buat agak lightweight. Antara benda yang dia cuba untuk kurangkan berat dia adalah menggunakan roof yang jenis carbon fiber. Dia punya bumbung ni keseluruhan diperbuat daripada carbon fiber. Sebab tu dia tak ada sunroof dengan mekanisme dia lah. Lagi satu, kereta ni M3 masa dikeluarkan dia ditawarkan dengan pilihan yang dia panggil competition pack. Yang ini adalah model competition, yang mana perbezaan dia kalau kita boleh nampak dekat bahagian rim. Rim dia datang dengan rim 19 inci, memang satu jenis design saja. Rim ni memang sebenarnya kalau jual second hand pun mahal orang cari. Even E90 biasa pun banyak cari rim ni. Kemudian competition pack ni dia datang dengan suspension dan dia dah retune balik dengan beberapa elektronik yang lebih baik daripada M3 biasa. Dah lah M3, lepas tu competition pack lagi. Dan ini adalah benda biasa yang kita jumpa pada M3 zaman ni, yang mana orang akan tambah dengan aksesori carbon fiber. Contohnya GT Wing ni dia tambah dengan GT Wing carbon fiber. Kemudian dia ada ductile spoiler ni pun carbon fiber. Dengan yang kat belah bawah ni trim carbon fiber untuk model E90, E92, M3 ni memang sangat banyak. Kalau kita tengok dekat bahagian bawah splitter ni semua dia dah tukar dengan carbon fiber. Memang nampak cantik dan sukan sekali. Okay, sekarang kita tengok dekat bahagian dalam E92 M3 ni. Kalau kita tengok kereta-kereta pada zaman kereta ni keluarkan 13 tahun lepas, penggunaan plastik-plastik keras ni adalah biasa walaupun untuk standard kereta sport macam ni. Ia diterima masa zaman tu. Apa yang saya nak cerita lagi kat dalam ni? Okey, kalau kita tengok interior dalam dia kemasan-kemasan ni kan satu tone color warna hitam, which is saya suka untuk konsep-konsep macam ni. Kalau kita tengok kereta-kereta baru, dalam ada color merah, color tan, color pink, color biru lah macam-macam. Saya tak berapa suka. Dan mungkin saya minoriti lah, orang lain suka saya, tapi saya suka kereta yang minimalis macam ni. Antara features yang menarik dalam BMW ni, first kita tengok dekat dia punya armrest. Armrest ni walaupun nampak macam ada dua parts, sebenarnya bila kita angkat dia cuma satu piece saja. Dia bukanlah sebelah passenger dengan sebelah driver boleh buka asing-asing, bukan. Kemudian kita tengok dia punya cup holder. Cup holder untuk pemandu bukan di bahagian pemandu, dia duduk dekat bahagian penumpang. Okey, untuk penumpang dia dekat sini satu. Untuk pemandu dekat bahagian sini, dia akan menghala ke belah driver. Apa lagi? Kat bahagian pintu ni, kalau kita tengok dekat bahagian tepi tu ada macam tempat letak barang, tapi untuk akses dia tu agak susah sebenarnya. Dia boleh flip keluar. Dia duduk macam laci sikit, tarik dan boleh isi barang kat dalam tu dan tutup baliklah macam ni. Itulah dia bahagian dalam. Kemudian kita tengok dekat bahagian belakang. Sebabkan ini body coupe, dua pintu dia besar kat depan. Untuk masuk ke bahagian belakang, kita just tarik ni. Kalau tak cukup, dan kita boleh tolak lagi lah, dia boleh pergi ke depan. Akses dia lebih besar lah. Okey, berada dekat bahagian belakang. Sebenarnya kereta ni, kalau kita ikut standard kereta coupe, dia agak selesa untuk
penumpang di bahagian belakang. Kalau 2 orang dewasa duduk kat belakang, memang dia mempunyai space yang cukup. Even untuk keperluan dekat bahagian belakang ni, dia masih ada aircon vent untuk bahagian belakang, dan juga ada tempat-tempat letak barang. Ada sini satu, dan satu tray dekat bawah ni. Satu kompartmen dekat bawah ni. Tapi ada benda yang saya tak suka tentang kereta ni, iaitu armrest dia. Kalau kita tengok armrest dia, sangatlah murah. Macam just buka letak macam tu je. Macam ni ayam sangat dah ni. Dah macam kelisa apa. Kelisa tak ada armrest. Okay, jadi inilah dia satu-satunya M3 yang menggunakan enjin V8. Sebelum dengan selepas dia pun dah tak ada pakai V8. Either inline 6 ataupun inline 6 twin turbo. Dia menghasilkan 414 horsepower dan 400 Nm torque. Cukup, memang sangat cukup untuk sebuah kereta sports coupe macam ni. Apa lagi yang saya nak cerita kat bahagian dalam ni? Ni owner asal dia, kereta ni kereta second hand. Owner asal dia dah tukar dia punya intake ni. Intake dia diperbuat daripada karbon. Kalau kita tengok construction dia punya bahagian enjin ni, ada 2 macam ruang udara. Sebenarnya yang sebelah kiri ni untuk mengalirkan udara keluar. Maksudnya panas tu boleh keluar dekat bahagian sini. Tapi yang belah sini, dia untuk menyedut udara. Kalau kita tengok sambungan antara sini dengan air intake dia, dia memang untuk ambil udara daripada luar. Ada lagi, kalau kita tengok dekat bahagian hood ni, special, dia ada tulis M3 dekat sini. Jadi kalau kata kereta ni breakdown tepi jalan ke kan, bila buka bonet sambil tunggu tow truck ke tunggu pomen, ada M3 ni sejuk lah sikit hati. Kalau kita tengok construction engine dia, memang dia duduk tinggi. Dia memang duduk tinggi. Jadi bonet ni terpaksa dikembungkan. Kalau kita tengok dalam industri, kebanyakan banyaklah manufacturer buat bonet yang kembung. Kan, dia banyak buat bonet kembung. Tapi sebenarnya bonet kembung tu banyak tipu. Tapi untuk M3 ni, dia kembung ni memang sebab dia nak sweetkan head cylinder tadi, memang dah tinggi kedudukan dia. Memang tak boleh buat apa pun. Memang kena buat design dia macam ni. Yang mana kalau kita tengok, memang dia nampak garang lah. Memang M3 je yang pakai macam ni. 3 series biasa tak ada lah. Okay, sekarang kita tengah test E92 M3 ni. Ni bukan kali pertama saya bawa. Dulu ni pun saya pernah bawa member saya punya. Dan secara jujurnya, memang saya rasa ini adalah M3 yang paling best pernah dibuat. Pernah BMW buat. Saya memang suka handling kereta ni. Kereta ni dia lahir masa 2007. Okay, 2007 ni masa era enjin-enjin besar, emission tak banyak, tak ketat, peraturan tak ketat kan. Jadi banyak engineer dia akan buat apa yang dia orang suka, dan ini salah satu contoh yang terhasil pada zaman tu. Banyak orang kata E60 yang V10 M5 tu lagi sedap, tapi secara jujurnya saya lebih suka kereta ni. Dia lebih nimble, lebih ringan, dia punya handling dia lebih sedap. Even untuk transmission MDCT ni, 7 speed ni pun saya sangat suka. Even ada orang kata yang ni manual lebih sedap, tapi saya tak ada masalah dengan 7 speed DCT ni. Sebab penukaran gear dia cepat. Lagi satu, dia ada rev mesh kan, kalau kita drop gear macam tu. Ini adalah kereta yang pada baru dulu almost 700,000. Bayangkan dengan harga sekarang 150,000, memang bagi saya memang it's a good bargain lah untuk siapa yang mampu untuk beli dan mampu untuk maintain kereta ni. 4 liter V8, 414 horsepower, dapat handling true BMW. Okey, kenapa true BMW? Sebab BMW yang moden sekarang ni, dia bagi saya, even FXT yang baru tu, dia banyak macam terlalu over assist. Dia tolong sangat driver tu untuk handlekan kereta. Tapi kereta ni tak. Kereta ni dia masih di tengah-tengah antara klasik BMW dengan modern BMW. Dia di tengah-tengah. Dia tidak terlalu rough, dia tidak terlalu kasar, dan tapi tidak terlalu moden. Bagi saya, orang yang suka memandu kena beli kereta ni. Dengar bunyi dia. Kalau kita nak cari enjin V8 yang pada harga yang macam ni, dengan jenama yang boleh dipercayai macam BMW, cuma inilah satu-satu model yang kita ada. Dengar, memang V8 ni itulah kelebihan dia, sound dia. Jadi itulah dia tuan-tuan, review kita hari ni. Siapa yang berminat untuk beli kereta ni, tengok dia ada link dekat bawah. Harga dia pun tak mahal. Kalau tak silap saya, dia nak jual dalam 1.6 macam tu. Bagi saya berbaloi dengan keadaan kereta, dengan condition, dengan
considering that kereta ni almost 700,000 when it was brand new, baru 700,000, sekarang kita bayar 160,000. Bukan okey, tapi sangat okey tuan-tuan. Tapi janganlah aspek kereta ni boleh menarik downline apa semua, tidak lah, sebab ini kereta dah bukanlah kereta baru kan. Tapi untuk orang yang suka drive, suka memandu, suka handling, suka kereta yang menawarkan pemanduan yang ultimate lah untuk harga 100 lebih, this is the best lah. Dapat V8 lagi, V8 tu bonus lah. V8 NA kan, V8 twin turbo ni lain lah bunyinya, V8 NA ni memang sedap. Okay, jadilah itulah saja kali ni. Jangan lupa tu, tolonglah subscribe, tekan like, tekan loceng, komen, tolong share video ni. Kan barulah bila orang ramai tengok video, kita orang boleh buat video lagi. Itulah dia. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.